Hello, selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali di YouTube channel Cikgu. Okey, untuk hari ini Cikgu akan mengajar bab 7 iaitu koordinat bagi topik matematik tingkatan 2 KSSM. Okey, untuk bahagian yang pertama kita akan lihat 7.1. Okey. Okey, 7.1 kita akan lihat jarak dalam sistem koordinat kartis. Okey. So untuk bab koordinat ni kita akan lihat graf kartis ya. Nanti cikgu akan tunjukkan apa itu kartis ya. Okey, nombor 1. Koordinat merupakan pasangan nombor yang menentukan kedudukan suatu titik pada sata kartis. Okey. Yang keduanya, koordinat suatu titik ditentukan berdasarkan jarak dari paksi X, jarak dari paksi Y dan asalan. Okey, apa yang dimasukkan dengan paksi X, paksi Y dan asalan? Kamu boleh lihat rajah yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, cikgu sudah pasti ya, murid-murid biasa melukis graf, okey, dalam matematik dan juga sains pun kita banyak melukis graf. Okey, graf selalunya akan ada satu garis yang menegak begini. Okey, tegak kan? Yang berdirilah. Okey, dalam lain perkataan sedang berdiri. Okey, ataupun menegak ataupun mencancang. Okey, so bagi yang paksi yang menegak ni kita panggil sebagai paksi Y. Okey, kita letakkan Y di sini. Okey, bagi paksi yang sedang kita katakan tidur ataupun baring, okey, ataupun mendatar ataupun kata lain mengufuk, okey, ditandakan dengan X. Ini adalah paksi X dan dinamakan asalan adalah pusat kita iaitu kosong. Okey, di sini ya pusat kita. Okey, itu adalah asalan. Okey. So, yang dikatakan dengan koordinat suatu titik ditentukan, okey, koordinat ni merupakan apa? Pasangan nombor. Pasangan masuk apa? Dua kan? Kena ada dua. Itu baru pasangan. Okey. So, pasangan. So, misalnya katakan di paksi X ni cikgu ada nilai 1. Okey. Dan di paksi Y ni cikgu ada nilai 4. Jadi koordinat untuk titik yang ditunjukkan di sini. Okey, katakan titik ini adalah titik A. Okey. So kalau kita nak baca apakah koordinat bagi titik A ni, kita kena baca nilai yang ada pada paksi X dulu baru diikuti dengan nilai yang ada pada paksi Y. Okey. So cikgu letakkan okey, nilai yang ada pada paksi X ialah 1. Lepas tu kita letak tanda koma dan nilai yang ada pada paksi Y adalah 4. So inilah yang dimasukkan dengan koordinat. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, bahagian yang pertama yang kita nak lihat dalam topik ini ialah 7.1.1 jarak dua titik pada sata kartis. Okey, jarak, kita nak cari jarak. Okey, so nombor 1. Jarak di antara dua titik pada sata kartis ialah panjang garis lurus yang menyambungkan dua titik itu. Okey, kita untuk mencari jarak selalunya kita kena ada dua titik lah baru kita boleh cari jarak di antara satu titik dengan satu titik yang lain. Okey, cikgu akan merujuk kepada contoh 1 sekarang. Okey, contoh 1. Ini dia contoh 1. Okey, contoh 1. Okey, contoh 1. Hitungkan jarak antara pasangan titik KL, KM dan LN pada sata kartis berikut. Okey, kita ada pasangan titik. Okey, kita ada pasangan yang pertama ialah KL. Pasangan kedua ialah KM dan pasangan ketiga kita adalah LM pada sata kartis berikut. Okey, sata kartis cikgu lukis menggunakan kertas graf supaya mudah untuk
murid-murid lihat. Okey, ini yang dimasukkan dengan Sata Katis. Sata Katis ni selalunya kita gunakan kertas graf. Okey, kita gunakan kertas graf ataupun petak-petak. Okey, petak-petak yang ada pada buku latihan kamu kan berpetak kan. So selalunya kita gunakan kertas yang bergrid begini, okey, untuk menunjukkan ini adalah Sata Katis. Okey, tadi dia kata yang pertama dia suruh kita cari apa? Dia suruh cari apakah jarak KL. Okey, so kita rujuk kepada Sata Katis kita. Di manakah KL kita? Okey, kalau kita perhatikan ini adalah titik K kita dan ini adalah titik L kita. So, untuk mencari apakah jarak di antara dua titik ini, kita boleh menyambungkan. Okey, kita boleh menyambungkan dua garis lurus ni. Dua titik ini dengan menggunakan pembaris begini. Okey, so bila kita dah hubung, kita boleh nampak dengan jelas. Okey, ini adalah satu garis lurus dan kita nak cari apakah jarak dia. So, sangat mudah kalau kita gunakan kertas bergrid begini kerana kita hanya perlu kira bilangan kotak yang ada di sini sahaja. Dan kita kena lihat, okey, macam ni kan. Okey, cikgu dah tunjuk di sini dari 0 hingga 1. Okey, 0 hingga 1. Okey, ni adalah jaraknya sebenarnya adalah 2 cm. Kalau letak pembaris, kamu akan dapat lihat 2 cm. Okey, so setiap 2 cm ni, cikgu wakilkan dengan 1 unit. Okey, dengan 1 unit. Nampak tak? Okey, 1 unit. Lepas tu 1 tambah 1 dapat 2. 2 tambah 1 dapat 3. So, setiap nilai dari 1 hingga 2 ni adalah 1 unit. So, kita bilang sahaja untuk jarak KL ni. Okey. So, ni dari sini sampai sini 1. Kerana kita kena ambil saiz ni ya. Ini yang dianggap sebagai 1. Okey. Okey, saiz ni yang dianggap sebagai 1 unit. Okey. So, jadi di sini kita ada 1, 2, 3. Betul? Okey, dari sini ke sini. Dari sini ke sini dan ke sini. So, 1, 2, 3. So, jarak. Okey, so jawapan kita jarak KL kita adalah 3 unit. Okey, boleh faham tak? Mudah saja kan? Okey, seterusnya dia suruh cari jarak apa? Dia suruh cari jarak KM pula. Okey, kita lihat KM. Okey, KM kita. Okey. Nampak tak? K kita di bawah, M kita di atas. So, macam tadi kita boleh hubungkan dua titik ini dengan menggunakan pembaris. Okey, hubungkan titik K dengan titik M. Kali ini garis lurus kita adalah secara menegak. Jadi kita kira ikut paksi Y. Okey. So kita kira satu persatu ya. Okey. Dari sini ke sini. Okey. Dari sini ke sini. 1. Ini lagi 1. 1. 1. 1. 1. Dan kamu kena lihat skala dia juga dari 0 hingga 1, maksudnya 1 unit lah. 1. Kadang-kadang dia akan tulis 0 hingga 2. Kalau dia tulis 0 hingga 2, maksudnya setiap ini adalah 2. Lepas tu 4. Macam tu. Kamu kena berjaga-jaga tengok skala dia. Okey, kalau 0 hingga 1, so maksudnya 1. Lepas tu 1 hingga 2, 1. Okey, so maksudnya jarak dia adalah 1 unit. Tapi kalau dia letak 0 hingga 2 ke 0 hingga 3, sebab kalau 0 hingga 3 maksudnya 3. 6. So dia kira 3, 3, 3. Okey, so sekarang kita bilang berapa bilangan 1 yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bagus. So sekarang jarak KM kita adalah berapa tadi? 6 unit. Okey, bagus. Senang kan? Okey, seterusnya dia suruh kita cari jarak LN. Okey? So kita rujuk balik kepada graf kita, Sata Kartesian kita. Kita nak lihat LN.
Okey, nampak dah L, titik L ke titik N. So, sama seperti tadi, kita ambil pembaris dan kita hubungkan dua titik ini untuk mencari jarak. Okey, nampak tak? So, macam tadi juga. Okey, kita kira ini dari sini ke sini 1, 2, 3, 4. So, jarak LN kita adalah berapa? 4 unit. Okey, faham tak? Okey, bagus. Mudah kan? Okey, siap dengan contoh 1. Okey, seterusnya kita masuk kepada subtopik yang berikutnya. Rumus. Okey, kita akan lihat tajuk berikutnya 7.1.2. Okey, kita ada sebenarnya untuk mencari jarak yang simple macam tadi. Kita kira bilangan petak saja kan, bilangan unit. Okey, bagi yang mempunyai koordinat yang koordinat dan sebagainya, kita akan menggunakan rumus untuk mencari jarak antara dua titik pada sata. Okey, nombor 1. Jarak dapat ditentukan sekiranya, okey, dia ada dua situasi di sini. Okey, situasi yang pertama, okey, apabila dua titik itu mempunyai koordinat y yang sama. Okey, kalau kamu perhatikan raja di sini ya. Okey, di sini ada titik A, ada titik B, betul? Okey. Kedua-dua titik A dan titik B ni, kalau kamu perhatikan, kalau kita hubungkan begini, kita nampak dia mempunyai nilai Y yang sama. Nampak tak? Y dia sama. Untuk A pun Y1, untuk B pun Y1. So, sekiranya kedua-dua koordinat itu mempunyai nilai Y yang sama, kita akan cari jarak dengan menggunakan nilai X, kerana nilai X dia berbeza. Satu adalah X1, satu adalah X2. Jadi, untuk mencari jarak AB ni, kita ambil sahaja jarak yang terjauh sekali ya daripada asalah, iaitu X2 tolak dengan X1. Nampak tak? Jarak AB sama dengan X2 tolak X1. Okey? Okey, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua pula, apabila dua titik itu mempunyai nilai koordinat X yang sama pula. Okey, nampak tak? Okey, ada garis CD secara menegak. C pun mempunyai nilai X1, D pun mempunyai nilai X1. Maksudnya mereka mempunyai nilai X yang sama. Kalau mempunyai nilai X yang sama, kita cari jarak dengan menggunakan nilai Y, kerana nilai Y dia berbeza. Kalau lihat C adalah Y2, D adalah Y1. Jadi jarak untuk CD ni, kita ambil nilai yang paling jauh daripada paksi daripada asalah, iaitu Y2. So Y2 tolak dengan Y1 untuk mencari jarak bagi CD. Faham tak? Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey, kita akan menggunakan dua rumus ini untuk menyelesaikan contoh kedua ini. Okey. Okey, contoh 2. Hitung jarak di antara setiap pasangan titik berikut. Okey, cikgu ada 4 soalan di sini. Okey, kita lihat yang A. Okey, kita nak cari apakah jarak di antara pasangan titik A dengan titik B. Okey, mula-mula kita nak pastikan sama ada dua titik ini mempunyai nilai X yang sama ke nilai Y yang sama. Okey, nilai X adalah nilai yang berada di yang pertama lah. Okey, kita lihat dah. Okey, di sini 2, di sini pun 2. So, maksudnya nilai X dia adalah sama. So, kalau nilai X dia sama, kita akan cari jarak menggunakan nilai Y. So, kita ambil, okey, untuk A ya. So, untuk jarak AB sama dengan Y2 tolak Y1. So, sama dengan Y2 ni selalu yang jauh. Okey? So, ini adalah Y1. Ini adalah Y2. So, Y2 kita adalah 12 tolak dengan 9. So, 12 tolak 9 kita dapat berapa? Ya, bagus. 3 unit. So, jarak dia adalah 3 unit. Boleh faham?
Okey, bagus. Sekarang kita lihat B pula. Okey, B. Kalau kita nampak, ini adalah nilai X, -1. Dan di sini, nilai X2 pun -1. So, maksudnya nilai X1, X2 dia sama. So, kita akan cari jarak dengan menggunakan nilai Y. Okey. So, untuk B, jarak KL. Okey, sama dengan Y2 tolak Y1. Y2 kita adalah yang kedua ini, iaitu 3. Tolak dengan, kamu kena berjaga-jaga. Tolak dengan apa? -6. So, -6 ini letak dalam kurungan. Okey, boleh faham? Okey, sama dengan. Okey, masa kita belajar integer di tingkatan 1 dulu. Negatif darab negatif, kita akan dapat apa? Positif. So, 3 tambah 6 dapat berapa? Ya, 9 unit. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, kita lihat yang C pula. Okey, kita semak yang C. Ini adalah X1, X2. So, X1 -7, X2 1. So, berbeza. Yang samanya adalah nilai Y1 dengan Y2, 3. So, kita akan menggunakan formula yang pertama ini. Untuk mencari jarak, kita gunakan nilai X pula. So, jarak PQ sama dengan, okey, X2 tolak X1. So, X2 kita yang di belakang ni 1. Nampak tak? Ini X1, ini X2 kita. Okey, so X2 kita ialah 1. Tolak dengan apa? -7. So, kena letak dalam kurungan. So, sama dengan tadi, negatif darab negatif dapat positif. So, 1 tambah 7, kita akan dapat 8. Boleh faham? Okey, bagus. Yang seterusnya D pula. Okey, kita semak lagi sekali macam tadi. Okey, nilai X1 kita -8, X2 kita -2. So, yang bezanya ialah X. Y1 sama, Y2 pun sama sifar-sifar. So, kita cari jarak RS sama dengan X2 tolak X1. Sama dengan X2 kita ialah -2. Tolak dengan jaga-jaga, tolak dengan -8, letak dalam kurungan. Okey, so sama dengan -2. Negatif darab negatif dapat positif. So, positif 8. So, kamu kalau tak biasa dengan nombor negatif ni, tekan sahaja kalkulator. -2 tambah 8 dapat positif 6. So, boleh faham tak? Okey, bagus. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada contoh yang ketiga. Pada contoh 3. Okey, rajah menunjukkan jarak antara dua titik A dan B. Lengkapkan koordinat A dan B. Okey, kali ini, okey, dia dah bagi jarak. Nampak tak? Okey, jarak dari A ke, dari A ke C 6 unit. Jarak sudah diberi. Jarak dari C ke B pun sudah diberi 4 unit. So, sekarang kalau kamu perhatikan koordinat A, kamu hanya dapati ada nilai X sahaja. Koordinat X sahaja ada. Y kita tak tahu. Okey. Tapi untuk C kita dah tahu 2 dengan 3. Tapi untuk B, koordinat X kita tak tahu. Koordinat Y kita tahu. So, kita nak cari apakah nilai koordinat X bagi B ni. Dan koordinat Y bagi titik A ni. Okey. Mudah sahaja. Jarak sudah diberi. Okey. Kalau kamu perhatikan dari A ke C ni, dua-dua pun mempunyai nilai apa? Nilai X yang sama. Betul? Okey. So, sekarang dari kita nak cari nilai Y. So, nilai Y yang pertama di sini adalah 3. So, 3. Okey. 3 ni dia campur dengan 6 barulah akan mendapat nilai Y. So, 3 ni. So, Y sama dengan 3 tambah dengan 6 adalah 9. So, Y kita adalah 9. So, untuk semakkan, kamu boleh ambil 9 ni. Tolak dengan 3 di bawah ni. Okey, 9 tolak 3 kita dapat dah 6. Dapat kan? Sejarak 6 dapat. Okey. Okey, sama juga seperti di sini. Okey.
Kalau kamu perhatikan, nilai Y dia memang sama. So, jadi kita nak cari nilai X. So, 2 ni kita tambah dengan 4, kita akan dapat nilai X. So, X sama dengan 2 tambah dengan jarak kita 4 sama dengan 6. So, kalau kita nak cari balik, nak tentukan betul atau tidak semakan. Okey, 6 tadi ni, kamu tolak dengan 2, dapat 4. Dapat kan? 6 tolak 2 dapat 4. So, ini adalah nilai koordinat yang tertinggal. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya cikgu akan masuk ke 7.1.3. Okey, iaitu jarak di antara dua titik pada sata. Okey, apabila kita ada dua titik pada sata, okey, yang cikgu katakan rumus tadi kan, kita ada rumus untuk mencari jarak. Okey, ini adalah rumus dia. Jarak antara dua titik pada sata katis sama dengan punca kuasa 2. Okey, kita ambil dalam kurungan ya. Kita ambil nilai koordinat X2 tolak nilai koordinat X1. Semua ini nilai dia dikuasa 2 kan. Kemudian tambah dengan nilai koordinat Y2 tolak dengan nilai koordinat Y1. Nilainya semua akan dikuasa 2 kan. Okey, macam mana kita nak gunakan rumus ni? Kita akan lihat contoh yang keempat. Okey, contoh 4. Okey, nampak tak contoh 4? Okey, contoh 4. Berdasarkan rajah, okey, cari jarak antara titik A dan C. Okey, rajah di sebelah. Cikgu melukis di sebelah menggunakan kertas graf. So, berdasarkan rajah di sebelah, cari jarak antara titik A dan titik C. Okey, kita lihat ya. Rajah. Okey, untuk contoh 4. Ini adalah rajah dia. Okey. Nampak tak? Okey, nampak kan? Okey. So, kita nak cari apakah jarak di antara titik A dengan titik C. Okey. Sebelum kita dapat mencari jarak, kerana ini adalah jarak sending, condong kan? Kalau macam tegak macam ni, yang macam tadi cikgu tunjuklah contoh satu, kalau tegak atau mendatar, senang aja kira bilangan peta. Ini kita tak boleh, ini condong. So, kalau kamu tak nampak dengan jelas, cikgu akan lukiskan dengan pembaris. Dan tunjukkan yang titik A dengan titik C ini sebenarnya adalah condong, garis condong. Nampak tak? Condong tak? Okey, so untuk garis condong begini, kamu tak boleh nak bilang ikut peta. Macam mana nak kira ikut bilangan peta? So, di sinilah kita akan menggunakan apa? Menggunakan rumus yang cikgu tunjukkan tadi ya, iaitu jarak, okey, jarak AB sama dengan punca kuasa, okey, X, koordinat X2 tolak X1, semua ini kuasa 2, tambah dengan koordinat Y2 tolak Y1, semuanya kuasa 2 kan. Okey, rumus ini yang kita nak gunakan. So, ini adalah jarak AC, sorry ya. Cikgu silap, di sini adalah AC. Kamu kena ikut titik dia. Namakan ikut titik dia, jarak tu. Okey, kita lihat. Sebelum kita pergi nak masukkan nilai dalam koordinat kita ni, dalam formula kita ni, kita kena tentukan apakah koordinat A, apakah koordinat B. Okey, kalau kamu perhatikan koordinat A. Okey, A ya. Okey, selalunya koordinat kita akan tulis di tepi begini. Kita akan baca koordinat X dia dulu, baru koordinat Y. Okey. So, baca ya X. Kamu nampak X dia betul-betul pada 6. Betul tak? 6. Nampak tak? Okey. Kalau kita hubung, nampak tak? Dia akan nampak tak? 6 kan? So, tulis ya X 6 dulu. Lepas tu Y-nya. Y-nya kalau kita sambungkan, dia pergi mana? Dia akan pergi kepada apa? 7. Ya. So, koordinat bagi A ialah 6.
7. Sekarang koordinat bagi C pula. Okey, kita gerak sikit. Koordinat pada C pula. Macam tadi juga. Okey, kita lihat yang X dulu. X ni adalah apa? -2 kan? Jelas kan, boleh nampak kan? Okey. Okey, ini -2. So, koordinat dia ialah -2, Y-nya ialah apa? Di sini kan? Dekat mana? 1. Nampak tak? So, -2, 1. Okey? So, A kita 67. C kita ialah -2, 1. Okey? Okey. So, sekarang kita dah ada 2 koordinat di sini. Tak kisahlah yang mana kamu nak letak sebagai X1, Y1. Tapi pasangan dia macam ni. X1, Y1. X2, Y2. Jangan tersilap letak X1, X2, Y1, Y2. Salah ya. Dia kena berpasangan. Misalnya lelaki kena berpasangan dengan perempuan. Tak boleh lelaki sama lelaki. Okey. So, jadi cikgu nak namakan. Okey, katakan cikgu nak namakan yang bawah ni sebagai X1, Y1. So, ini adalah X1, Y1. Okey. Ini adalah X2, Y2. Okey. So, cikgu tulis semula C ya. Mungkin kamu tak nampak di sini ya. C dia ialah -2, 1. So, nanti kamu masa lukis dalam buku kamu tu, kamu tandakan dekat dia lah. So, ini adalah X1, Y1. Okey? So, sekarang kita nak masukkan dalam formula. So, sama dengan punca kuasa. Okey, X2 kita ialah apa? X2 kita ialah 6. So, 6 tolak dengan X1 kita ialah -2. So, negatif dia cikgu cakap kena masuk dalam kurungan. Okey, semua ini. Okey, semua ini kena kuasa 2. Mengapa cikgu letak kurungan besar? Kerana di sini sudah ada kurungan kecil ya. Nak bezakan. Okey, tambah dengan. Okey, Y2 kita berapa? 1. 7 kan? So, 7 tolak dengan Y1 kita tadi ialah 1. Semua ini kuasa 2 kan? Faham? Okey, bagus. So, sama dengan punca kuasa. Okey, sekarang kita selesaikan yang di dalam ni. 6 negatif darab negatif dapat berapa? Negatif darab negatif dapat apa? Positif. So, 6 tambah 2 dapat berapa? Dapat berapa? 8. Okey, semua ini kuasa 2. Tambah dengan 7 tolak 1 dapat berapa? 6. So, 6 kuasa 2. Okey. So, sama dengan kamu boleh tekan kalkulator kamu. 8 kuasa 2. Ataupun 8 kuasa 2 ini sebenarnya 8 darab 8 dapat berapa? Ya, 64. Tambah dengan 6 kuasa 2 dapat berapa? 36. So, dapat punca kuasa berapa? Tambahkan ni 2 dapat berapa? 100. So, sekarang tekan kalkulator kamu. Punca kuasa 100. Okey, nak tekan macam mana? Cikgu tunjukkan. Nampak tak ni bentuk punca ni? So, punca, tekan punca. Keluar bentuk punca kat sini. Letak 100. Okey. Tekan sama dengan. Berapa nilai dia? 10. So, jarak AC kita adalah 10 unit. Okey, boleh faham tak? Mudah kan? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima. Hitung jarak antara titik J dan K. Berikan jawapan anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, so kita nak hitung jarak J dengan K. So, rajanya di sebelah juga. Okey, contoh 5. Nampak dah contoh 5? Okey, kita nak hitungkan jarak JK ni. So, mula-mula kita hubungkan dia dengan pembaris supaya kita nampak garis lurus dia. Okey, nampak tak? Okey? Okey, kita masih nak menggunakan formula seperti yang kita gunakan di atas ni. Okey, so supaya kita sentiasa mengikuti formula. Okey? Kita tulis formula dia, okey? So, jarak
Okey, jarak kali ini JK. Okey. So JK sama dengan, letak dulu formula dia. Okey, X2 tolak X1 semua ini kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak Y1 semua ini kuasa 2. Letak siap-siap. Okey? Okey, so sekarang kita nak tentukan koordinat dia kan. Okey, macam tadi K. Okey, kita baca yang X dulu. Okey, so X kita adalah 4 dan Y kita adalah berapa? 8 kan? So 4, 8. Okey? Okey, sekarang kita lihat pula J kita. J kita adalah, okey, negatif 3, koma, dia hubung kat mana? 2. Betul tak? Okey, so negatif 3, 2 adalah J kita. Okey, so sekarang kita nak namakan X1, Y1, X2, Y2. So tak kisahlah yang bawah ke atas pun tak kisah. So cikgu letak kat ini sebagai X1, Y1. Ini sebagai X2, Y2. Okey, so sekarang kita nak masukkan dalam formula kita. So sama dengan, okey, X2 kita berapa? X2 kita ialah 4. 4 tolak dengan X1 kita ialah negatif 3. Cikgu dah cakap kalau negatif kena letak dalam kurungan. Nak bezakan dua kurungan ni, letak kurungan besar kuasa 2. Okey, tambah dengan Y2 kita ialah 8. Okey, tolak dengan Y1 kita ialah 2. Semua ini kuasa 2. Boleh faham? Okey, seterusnya sama dengan, okey, sama dengan, okey, kita selesaikan yang di dalam. Negatif dapat apa? Positif. So 4 tambah 3 dapat berapa? 7 kuasa 2. Ini semua punca kuasa. Okey, tambah dengan 8 tolak 2 dapat berapa? 6. Jangan lupa kuasa 2. So sama dengan, okey, punca kuasa, okey, 7 kuasa 2 ialah 7 darab 7. Dapat berapa? Ataupun tekan kalkulator pun boleh ya. Okey, kuasa 2 ada sini kan, 7 tekan kuasa 2 sama dengan berapa? 49. So 49 tambah 6 kuasa 2 dapat 36. Sama dengan, okey, cuba tekan ni. Dapat berapa? Okey. Tadi berapa? 49. Okey, tambah dengan 36 kan? 85. Okey, so sekarang kita tekan punca. 85 dah ada di sini. So answer dia lah sama dengan, dapat berapa? Dapat 9.959444457. Tulis semua yang ada dalam kalkulator. Lepas tu soalan kata apa? Betul kepada, kan tadi cikgu baca kan? Okey, betul kepada 2 tempat perpuluhan. So 2 tempat perpuluhan lepas titik perpuluhan lah. Okey, ini titik perpuluhan. 2 tempat 1, 2. Okey. So, lihat nombor lepas tu adalah 9 lebih besar dari 5. So, kita kena tambah 1. So, dia jadi 9.22. 2 tempat perpuluhan. Tambah 1 di sini ya. Cikgu dah terlajak di sini sebenarnya. Okey? Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh yang ke-6. Okey, bukan sahaja dia akan suruh cari jarak dengan menggunakan sata Cartesian seperti berikut yang melibatkan koordinat, dia juga akan memberikan jarak begini. Okey, terus begini pun dia ada bagi ya. So, bagi ini pun mudah sahaja. Kalau dia bagi jarak sahaja begini, cikgu tak tahu berapa ramai yang masih lagi ingat teorem Pythagoras. Okey, so kita akan gunakan kaedah teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras menyatakan, okey, kalau sisi yang terpanjang, macam mana kita tahu sisi terpanjang ni dia akan bertentangan dengan
sudut tegak. So untuk mencari sisi terpanjang ni, kita tahu sisi panjang ni adalah AB. So formula dia ialah AB kuasa 2 sama dengan, okey, dua sisi pendek ni kuasa 2 akan dan tambah juga sama dengan AC kuasa 2 tambah dengan CB kuasa 2. AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. So AB kuasa 2 sama dengan AC kita berapa? 10 kan? So 10 jangan lupa kuasa 2 tambah dengan CB kita ialah 5. Jangan lupa kuasa 2. So AB kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 berapa? Okey, tak tahu, tekanlah kalkulator. Kuasa 2 sama dengan 100 sama dengan tambah dengan 5 kuasa 2 dapat berapa? Bagus, 25. So AB kuasa 2 kita ialah 100 tambah dengan 25, kita dapat 125. Okey, ini adalah untuk AB kuasa 2. Kita nak jarak AB sahaja, bukan kuasa 2. So nak hilangkan kuasa 2, kita kena punca kuasa di sini. Ingat adik-beradik, bagi kuasa 2 ialah punca kuasa 2. Kalau ada punca kuasa 2, nak hilangkan punca kuasa 2, kita kuasa 2. Terbalik. Macam tambah tolak, tambah darab bahagi macam tu. So, AB kuasa 2 nak hilangkan kuasa 2, kita punca kuasa 2. Ambil sahaja kalkulator, tekan punca, 125 dapat berapa? Dapat 11 lebih kan? 11.180339989. Dan kita boleh letakkan dalam dua tempat perpuluhan ya. Selalunya kita letak dalam dua tempat perpuluhan, 1, 2. So ini kurang daripada 5, tak payah naik apa-apa. So 11 - 1, 8 sebagai panjang AB kita. Boleh faham? Mudah kan kaedah Pythagoras ni? Okey, sama juga di sini. Okey, kita nak cari sisi panjang. Macam mana kita tahu sisi panjang ni selalunya bertentangan dengan sudut tepat kan? So, AB kuasa 2 macam tadi juga. Ambil AC kuasa 2 tambah dengan CB kuasa 2. Sama dengan AC kuasa 2 kita ialah 3 kuasa 2 tambah dengan CB kita ialah 4 kuasa 2. So, sama dengan 3 kuasa 2 ialah 9. Tambah 4 kuasa 2 ialah 16. So, kita akan dapat 9 tambah 16, 25. Ini untuk AB kuasa 2. Kita nak cari AB macam cikgu cakap tadi. Nak hilangkan kuasa 2, di sini kita punca kuasa 2 kan. Dapat 5. Sebagai jawapan dia. 5 cm lah. Okey, sekarang cm di sini. Yang tadi ini unit kan. So, letak unit. Okey, boleh faham tak? Setakat ni macam mana nak cari jarak? Okey, bagus. Okey, dah habis dah untuk kaedah macam mana nak cari jarak. Habiskan hari ini, cikgu akan habiskan dengan bagaimana nak cari masalah yang melibatkan jarak antara dua titik. Selalunya ini melibatkan soalan-soalan kebak lah. Okey. Okey, untuk pengetahuan ramai lah. Okey. Okey, bukan kebak mana pun tapi boleh buat. Okey. Okey, masalah yang melibatkan jarak antara dua titik. Contoh 8 ya. Dalam rajah di sebelah, titik A ialah negatif 31. Titik B ialah 0.8, titik C ialah 71. Ialah bucu-bucu sebuah segitiga. Okey, kamu tahu kan bentuk segitiga? Bentuk segitiga ada 3 bucu kan? Okey, so sekarang kita perlu hitungkan perimeter segitiga ABCD. Okey, sebelum kita dapat membuatkan apa yang dia suruh dalam soalan ni, kita lihat dulu rajah di sebelah. Okey, ini adalah A, B, C. Okey, tadi dia dah bagi dah koordinat-koordinat dia. Kalau kita nak rujuk balik pun boleh. Ataupun sendiri kita boleh baca koordinat kan. Okey, cuba kita baca koordinat untuk C. C ialah apa? Baca yang X dulu iaitu 7. Berapa? 1. Okey, bagi B ialah baca yang X dulu. 0 berada di 6. Yang bagi A pula, baca yang ni dulu. -3,
apa? 1. So, semua dah bagi di belakang. Okay, sekarang kita nak cari apakah perimeter. Apa maksud perimeter? Perimeter maksud ukur keliling segitiga ini. Okay? Maksudnya kamu kena tahu apakah jarak AB tambah dengan jarak BC tambah dengan jarak AC. Okay? Kita kena tentukan jarak. Dapat jarak barulah kita boleh cari perimeter. Okay, mula-mula yang paling mudah di sini yang kita boleh tentukan jaraknya ialah jarak AC. Kenapa? Dia mendata kan? Mendata macam ni. So, mudah sahaja kira bilangan petak yang macam cikgu ajar tadi kan. Tapi tentukan skala dia. Okey, 0 hingga 1, 1 hingga 2. So, semuanya adalah 1, 1. So, kita kira daripada sini. Okey, nilai bawah jangan tengok. Okey, so dari sini, kat sini 1. Okey, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unit. Okey? Okey, so jarak dia adalah 10 unit. Okey, jarak AC dah dapat, dah senang. Okey, yang dua jarak ini kita kena gunakan formula rumus jarak itulah kerana ini adalah jarak sending. Okey, formula jarak tu macam mana kita nak tentukan? Tentukan X1, Y1, X2, Y2. Okey, katakan kita nak cari A, B. So, di antara A dengan B ni, okey, senang cikgu keluarkan. A, koordinat dia negatif 3, 1. Koordinat B dia ialah apa? 0, 6. Okey, so dari sini, kita tentukanlah. So, yang pertama ni X1, Y1. Ini X2, Y2. So, kita carilah. Okey. Jarak AB. Sama dengan. Okey, gunakan formula yang cikgu ajar tadi. Punca kuasa X2 tolak X1 kuasa 2. Tolak dengan Y1 tolak Y2 tolak Y1 kuasa 2. Nilai 2 dengan 1 ni jangan letak atas, letak di bawah kecil-kecil dah. Okey, sama dengan punca kuasa. Okey, apakah X2 kita? 0 kan? So, 0 tolak dengan X1 kita ialah negatif 3. Ingat, negatif 3 mesti letak dalam kurungan. Nak bezakan dua kurungan ini, letak kurungan besar dan kuasa 2 akan di luar. Okey? Tambah. Okey. Okey, tambah. Y2 kita berapa? Y2 kita adalah 6. Tolak dengan X1 kita. Y2 kita 6. Y1 kita adalah 1. So, kuasa 2 kan. So, sama dengan. Okey, selesaikan yang di dalam. Negatif-negatif dapat positif. 0 tambah 3 dapat 3. Kuasa 2 tambah dengan 6 tolak 1, 5 kuasa 2. Sama dengan tekan kalkulator, 3 kuasa 2 ialah 9. Tambah dengan 5 kuasa 2, 25. Sesama dengan berapa? Cuba cari 9 tambah 25 dapat berapa? Dapat punca kuasa 34 sama dengan, okey, tekan kalkulator kita punca kuasa 34. Dapat berapa? Okey, dapat 5.83. Okey, tulis semua. 5.8309518895. Okey, betulkan kedua tempat perpuluhan 1, 2. Di belakang ni kosong tak payah naik. So, 5.83 unit. Okey, boleh faham? Jarak AB sudah cari. Sekarang tinggal jarak apa lagi yang perlu kita cari? Jarak BC. Okey, so cikgu tulis di bawah. B06. C kita ialah 71. Okey, tulis koordinat dia macam ni, senang. Daripada kalau kita nak rujuk pada raja kan, macam ni pun kita boleh buat. Okey, so namakan ini X1, Y1, X2, Y2. So, masih menggunakan formula yang sama. Sejarah BC. Kali ini BC kan? So, sama dengan punca kuasa X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2.
Okey, boleh faham? Okey, so sama dengan punca kuasa. X2 kita berapa? Ya, 7. Tolak X1 kita ialah kosong. So, kuasa 2. Tambah dengan Y2 kita adalah 1. Tolak dengan 6 kuasa 2. Sama dengan 7 tolak kuasa dapat balik 7 kuasa 2. Okey, dapat balik 7 kuasa 2. Tambah dengan 1 tolak 6 dapat? Tekan kalkulator. Negatif 5 kuasa 2. So, 7 kuasa 2 dapat berapa? Ya, 49. Tambah dengan negatif 5 kuasa 2. So, kamu kena tekan dengan kurungan. Buka kurungan. Letak negatif 5. Tutup kurungan. Lepas tu baru tekan kuasa 2. Okey? Sama dengan 25. So, dapat 25. So, sama dengan, okey, tambahkan dua-dua ni dapat berapa? Okey, 49 tambah dengan 25 dapat 74. So, punca kuasa 74. Okey, tekan kalkulator dia. Cikgu tak cukup tempat, cikgu tunjuk di atas. So, jawapan dia, okey, punca kuasa 74 sama dengan, okey, perpuluhan juga nampak kan? So, dapat 8.60232526267. Dua tempat perpuluhan. Ini kurang daripada 5 tak payah naik. So, 8.60. Nampak tak? Okey. So, dah dapat ni barulah kita cari perimeter iaitu jumlahkan ketiga-tiga jarak yang kita dapat. So, cikgu tulis di sini perimeter. Okey, so perimeter. Okey. Perimeter sama dengan jarak yang mula-mula sekali 10 tambah 5.83 tambah dengan 8.60. So, tekan kalkulator dan dapatkan jawapan 10 tambah 5.83 tambah dengan 8.60. So, kita dapat 24.43 sebagai perimeter kita. Okey, so faham dah belajar? Okey, so cikgu dah tamat untuk bahagian yang pertama, 7.1. Bagaimana nak cari jarak antara dua titik. Sekian pengajaran cikgu untuk kali ini. Terima kasih.